Selamat datang semua. Kita komen dulu jelas ke tidak apa suaranya sambil-sambil masuk tu. So kita mula dulu dengan kalimah yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Good evening brothers and sisters. Welcome to Jom Tadabbur Quran, episod yang ke-62. Selamat datang semuanya, penonton-penonton, follow-followers Love Quran Group juga di Clubhouse. Selamat datang semuanya. Anda bersama saya Ahmad dan Muhammad Sani bagi episod yang ke-62. Sama-sama kita nak tadabbur, kita nak faham Al-Quran. Kita nak mendalami kan, lebih dalam lagi apa yang ada di dalam Al-Quran ini. So hari ini bersamaan dengan juga 23 Jun, dah masuk 14 Zulqaidah, ya kita dah semakin hampir ke bulan Zulhijjah. So mungkin ada yang nak korban, nak lakukan ibadah korban dan sebagainya, selamatlah kan. Semuanya dipermudahkan. Dan mana yang tak dapat pergi haji tu, bersabarlah banyak-banyak kan. Memang apa ni, cabaran COVID ni ataupun ujian-ujian ni sangat besar lah. So kita doakan dia punya ganjaran dia pun pastinya lebih besar lah kan. Okay. Terima kasih Puan Suri Muhammad. Okay, sebelum anda komen dulu, jelas ke tidak suaranya, audionya, videonya. Kemudian bantu saya share lagi kepada ramai-ramai lagi yang lain. Anda yang nak sumbangkan stars, nak bincang ataupun nak kongsikan bantuan sikit lah kan kepada Love Quran, sangat dialu-alukan. Kemudian anda boleh follow yang baru datang, yang baru masuk dan sebagainya, hidupkan notification, follow dan like page ini. Dan anda boleh subscribe dan share juga YouTube kami. Nanti admin kita boleh pin di ruang komen tu apa, sama ada YouTube ataupun kelas kita Jom Back. So cerita sikit pasal Jom Back ni sambil anda share masuk-masuk tu. Jom Back ni kita ada dipanggil kelas eksklusif ataupun kelas gigih, cantik dan juga kelas yang personal dan sahabat ngaji. So harga dia pun beza-beza lah. So yang ada gigih cantik tu ada kelas hafazan, ada kelas tahsin, nak perbaiki bacaan. Lepas tu gigih tu ada mukaddam. Kalau saya salah betulkan ilmu lain. Ada mukaddam dan juga ada Iqra. Kelas Iqra. Siapa yang nak bermula dengan Iqra, sangat baguslah. Kita sediakan daripada asas lagi. Iqra 1, 2, 3. Okay. Lepas tu yang personal boleh juga. Anda boleh nak mengaji bila pun boleh. Tidak ada masalah. Kemudian sahabat ngaji tu sejam saja anda bayar, anda masuk dan anda dapat nak hafal ke, nak baca ke. So itu semua boleh di-adjust lah. Okay. So saya sendiri, saya ada ajar lah. Saya mengajar di sana hafazan dan juga sahabat ngaji. So kalau nak bertemu dengan saya, anda kena join lah kelas ini. Kemudian belilah produk-produk kami, ada mug, ada buku dan sebagainya, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Okay, kita akan tadabbur hari ini last final of juzuk yang kedua. Ayat 251 dan 252 surah Al-Baqarah. Ayat 251, 252 boleh tulis di ruang komen. 251, 252. Muka surat 41 yang menggunakan Al-Quran biasa. Yang rakan-rakan kita okey penglihatan. Yang ada tafsir Ibn Ar-Rahman boleh bersedia dengan muka surat 85 jilid yang kedua, juzuk yang kedua, insya-Allah. Sebab dia satu jilid, satu juzuk ni kalau Al-Quran Braille ni kan. So harapnya semuanya dah maklum lah. Kita
Di-handle kan, page-page ini di-handle oleh kebanyakannya OKU. So mesti anda semua dah tahu dah pasal Braille, pasal Al-Quran Braille dan sebagainya. Okey, kita mulakan dulu ya kawan-kawan dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, siapa yang ada nanti boleh invite lagi, share lagi kepada yang lain. Sambil-sambil tu boleh bersedia dengan Al-Quran masing-masing. Hari ni saya nak kongsi dulu tips. Seperti biasa kita nak kongsi dulu tips cara kita nak tadabbur. Kan? Apa itu tadabbur? Saya dah terangkan sebelum ni banyak kali dah kan. Anda kena saksikan episod-episod sebelum ni lah. Apa itu tadabbur? Asal perkataannya, dari mana, apa maksudnya, cara-caranya, kenapa kena tadabbur, semua ada dah saya huraikan. Okey. Antara cara lain lepas kita dah baca terjemahan dan sebagainya, kita timbulkan persoalan. Itu ada ditimbul situlah. Kenapa ayat ini Allah guna kalimah ini? Kenapa ayat ini Allah dalam surah Fatihah tu kan, Allah guna kalimah alhamdu, bukan asyukru, bukan syukur. Tapi Allah guna alhamdu. Hamada kan. Lepas tu ar-Rahmanir Rahim. Semua tu ada ada maksud dia, spesifikasi dia, ada ketepatan dia. Sebab itulah kita kena tahulah. Okey. So kenapa surah ini, selepas surah ini, kenapa surah ini? Kenapa? Itu semua adalah menimbulkan kita keterujaan lah kan. Bila kita nak tadabbur Al-Quran, kenapa ia jadi begini dan apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Okey, itu secara mudahlah, secara ringkas. Okey. Okey, kita mulakan dulu boleh insya-Allah. Baca dulu seperti biasa. Dan kita akan tadabbur. So pada yang ada hal, ada problem internet ke dan sebagainya, anda masuk, anda share je dulu. Nanti bila okey semuanya boleh saksikan, jangan risau. Okey, muka surat 41 sekali lagi ayat 251. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim tu bukanlah kita nak tamat terus. Kita ada agenda yang lain kan. Kita nak sambung kepada tadabbur kita. Okey, seperti biasa kita akan review apa yang kita dah baca minggu lepas. Hari Sabtu lepas So kita dah baca minggu lepas ayat berapa tu? 248 kan? 249, 250 macam tu kan. Okay, kita tengok sikit apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat tersebut. So tajuk dia seperti biasa ada di description tu, anda tengok di situ ada kisah Talut dan Jalut part yang akhir. So kita dah
Dah sampai last lah, final lah untuk kisah ini. So ayat 29 tu bila mereka ni, kaum Bani Israel ni diuji dengan sungai kan. So siapa yang minum tu bukan geng aku. Siapa yang tak minum, dia boleh berjuang bersama-sama aku nak lawan apa ni, kaum yang ni lah, musuh tu lah. Lepas tu dia sendiri kata yang minum tu kata apa? Tak adalah, aku tak boleh lawan, aku takut. Tapi orang yang yakin dan akan menemui Tuhannya, dia cakap apa? Berapa banyak orang yang sikit tapi boleh mengalahkan orang yang besar. Silap. Banyak orang yang sikit kan, yang apa, dari segi bilangannya, tapi boleh menewaskan orang yang ramai bilangannya dari segi peperangan lah. Dan Allah bersama seseorang yang sabar. So penting kita belajar di sini konsep sabar dan taat sewaktu khususnya dalam peperangan ataupun dalam apa, satu keluarga ataupun dalam satu institusi kan. Mesti ada pemimpin, mesti ada yang taat. Kalau tak ada yang taat, tak akan jadilah, hancurlah dia punya institusi tu. Okay, lepas tu ceritakan doa. Apa yang mereka doa ni? Lepas dah berjalan semua tu, mereka ni berdoa sebelum nak berjuang. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. 3 perkara yang penting. Rabbana afrigh alaina sabran. Berikan kami sabar. Sabar dalam apa pun ujian, sabar kan. Wa thabbit aqdamana, tetapkan pendirian kami. Jangan ubah-ubah. Orang kata balik-balikkan hati, bolak-balikkan hati. Jangan nak ubah-ubah. Okey. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Menanglah kami atas orang-orang yang kafir. So tu biasalah doa kita dalam Quran banyak sangat pasal apa, wansurna 'alal qaumil kafirin ni. Okey. Sekejap kita nak share untuk hari ni pula. Sekejap Okey. Saya share screen dulu. Share. Okey. Seperti biasa, siapa yang baru datang dan sebagainya, siaran ini hari Rabu dan hari Sabtu. Tetapi mungkin ada perubahan dari sudut metodologi atau kaedah nanti. Kita tengoklah dari semasa ke semasa. Itu saya boleh tahu lah. Dan kita juga ada hadiah sebenarnya kan. Kita ada hadiah bulanan. So anda kena nantikanlah untuk bulan ini ke bulan depan ke macam mana. Terus stay untuk sama ada jawab soalan atau peraduan ke apa ke yang saya akan bagi nanti. Okey, Chrome. Okey, seperti biasa kita guna terjemahan Al-Quran tu. Website dia quran.my. Okey. Nampak kan? Okey. 2 berapa? Ayat 250. Di samping itu dekat sini juga anda boleh ambil perkataan bahasa Arab. Anda boleh tahu setiap kalimah tu kenapa ada guna je macam tu. Turun ayat ni sebab apa. Itu sangat baguslah kita belajar. Okey, jom kita share. Ayat 250 ni kita baca dulu sikit. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Qalu rabbana, itu ayat 250 tak apa, kita baca dulu. Qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa tadilah. Doa tadi sangat menakjubkan. Sehingga kan ayat ini berlaku. 251. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ard walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Oleh sebab itu mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah
Dan Nabi Daud yang turut serta dalam tentera Talut membunuh Jalut. Dan sesudah itu Allah memberikan kepadanya Nabi Daud kuasa pemerintahan dan hikmat pangkat kenabian, serta diajarkannya apa yang dikehendakinya. Dan kalau Allah tidak menolak setengah manusia yang ingkar dan derhaka dengan setengah yang lain yang beriman dan setia, nescaya rosak binasalah bumi ini. Akan tetapi sentiasa melimpah, Allah sentiasa melimpahkan kurnianya kepada sekalian alam. Okey, ambil perkataan di sini. Fahazamuhum. Kita selalu baca sebenarnya perkataan ni. Dalam apa dia panggil? Takbir raya. Apa? Ingat tak? Wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Hancurkan tentera Ahzab tu kan. Hazama, tapi di sini hazamu, untuk semualah, untuk kamu semua. Okey. So Allah guna di sini kalimah fa. Ini pun mungkin saya dah bagi tahu dulu. Dia ulang-ulang ni sebenarnya. Fa ni disebabkan selepas tadi kita cerita pasal doa tu kan. Tak kita ambil perkataan bahasa Arab dulu. Boleh. Biiznillah wa qatala. Telah dibunuhlah tadi. Qatala tu kan. Daud, Jalut. Daud yang bunuh Jalut tu. Wa atahullah al-mulk. Al-mulk ni adalah kerajaan ataupun pemerintahan, kan? Kuasa. Al-hikmah, kebijaksanaan. Macam-macam lah ditafsirkan tentang hikmah ni. Wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Al-ard. Mungkin semua dah tahu kan, bumi, al-ard. Rosak tu adalah fasad bumi, okey. Walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Al-alamin apa al-alamin? Boleh tulis dalam komen. Takkan tak tahu kot. Hari-hari kita baca kan, al-alamin. Boleh tulis di dalam komen. Apa itu al-alamin? Kita test sikit hari ni. Bahasa Arab. Boleh komen nanti ya. Okey. Kawan semua, fa ni dia adalah kesinambungan daripada ayat sebelum ni, ayat 250. Sebab apa fa? Menunjukkan dengan doa mereka ni Allah menangkan mereka, menerimalah doa mereka ni, memperkenalkan doa mereka. Dan fa ni juga dia adalah apa dipanggil tu, macam terus direct. Lepas mereka berdoa, terus Allah mengalahkan mereka ni. Bukan Allah guna summa. Summa beza. Summa dia lambat sikit. Fa tu dia terus. End lah kot. Apa mungkin. Kalau Inggeris dia panggil therefore. Macam tu. Therefore, fahazamuhum. Dengan itu, Allah tewaskan tentera mereka ni, tentera yang lawan mereka ni, musuh mereka ni dengan izin Allah. So, pengajaran awal lah kita dapat di sini, apa-apa pun kita penting doa ni. Doa ni kata pun senjata orang beriman. Ataupun kekuatan kita lah. Kepentingan doa di sini. Apa-apa pun kita perlu berdoa. Salah nak selepas sembahyang ke, sebelum sembahyang ke, waktu sembahyang itulah yang terbaik kan. Waktu sujud tu, itu yang terbaik. Doa lah dalam hati dan sebagainya. Dan satu lagi doa ni, sebelum salam dalam tahiyat akhir. Itu pun ada dalam hadis kan. Doa yang minta perlindungan daripada Dajjal dan sebagainya. So nanti kita boleh share. Okey. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut wa atahullahul mulk. Tadi kan ada Talut dan ada Jalut. Jalut yang jahat, Talut yang baik. Dia ni, Talut ni kapten. Bagi orang-orang inilah Bani Israel ni yang mereka nak sangat kapten tu. Lepas tu tiba-tiba ada pula Daud. Mana datang Daud lah tiba-tiba. Dia hero kot. Hero dalam cerita ni. Okey. Wa qatala Daud. So ada dikatakan juga masa tu sebelum berperang ni biasanya ada juga dalam perang-perang yang lain pun. Kita tengok nanti ada perang Badar ke apa. Mereka ni akan test dulu. Siapa musuh ni yang paling kuat. Contoh ada seorang ni dia datang kan. Jalut kot nama dia. Dia datang. Dia ni yang paling kuat, yang paling bagus lah.
Lepas tu ambil pula dari kalangan orang Bani Israel ni. Siapa yang paling bagus, yang paling kuat? Masa tu Daud ni mengaku. Masa tu dia belum Nabi lagi. So dia mengaku, saya nak try, saya nak kuat. Masa tu dia memang antara yang kuat lah kan. Lepas tu waqata Daud dengan kekuatannya, mereka Nabi Daud masa tu tak ada apa pun. Bukanlah talut semua, dia tentera talut tapi dia bukanlah kapten dan sebagainya. Tapi dengan kekuatan yang dia ada, Allah bagi, dia dapat menewaskan, membunuh Jalut tu. Gitu kan. Wa atahu Allah, lepas tu Allah kata apa? Nabi Daud ni dapat pemerintahan. Dia salah seorang nabi yang famous kan, dengan ada pemerintahan dengan Nabi Sulaiman. Dua-dua tu ada pemerintahan dan ada kenabian kan. Dan tak cukup dengan pemerintahan, kerajaan Allah bagi mereka juga hikmah. Dikatakan di sini hikmah ni banyak lah. Kenabian, macam-macam lah. Dan tak cukup tu lagi, Allah bagi mereka lagi nikmat apa? Nabi Daud boleh buat apa? Boleh bercakap dengan haiwan. Betul tak? Dengan burung. Boleh faham bahasa burung kan? Boleh apa lagi? Boleh buat baju besi. So ilmu-ilmu tu ada. Maksudnya dari dulu lagi ilmu-ilmu tu dah ada. Dia punya asas tu, dia punya foundation dia. So tak pelik lah dalam Quran cerita pasal baju besi, cerita pasal burung, cerita pasal semut dan sebagainya. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. So ni kita nak ceritanya ayat ni, walaula daf'ullah ni, kalau Allah tak datangkan orang yang yang lawan, orang yang buat kezaliman, buat jahat ni, hancurlah bumi ni. Nak ceritanya, hancurlah bumi ni. Kan? Semuanya dipenuhkan dengan kezaliman. Tak ada orang yang lawan. Sebab itulah kita sebagai orang Islam, kita ada jihad kita. Sebab itulah ada perang dan sebagainya. Kita nak menegakkan syiar Allah SWT di bumi ni. Untuk lawan lah. Nak macam mana riba berterusan. Kalau semua jadi riba, penzaliman ni terus kan. Kata apa, duit sekarang, duit kertas ni kan. Ini bukan duit. Dia boleh diubah, dimanipulasi kan. Kemana kita dulu emas dan sebagainya kan. So penzaliman berlaku di situ. So macam mana kita nak lawan dia? Kita kena ada strategi. Kita ada pimpinan dan sebagainya. Ada katakan juga Nabi Daud ni ada ilmu politik, ada ilmu pemerintahan. Ya mestilah kan seorang pemimpin. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Sebab itulah Allah diganti-gantikan. Kalau satu-satu kerajaan tu dia dah lama sangat pemerintah, dia akan jatuh juga nanti. Sebab lagi banyak dia lama ataupun lagi lama dia pegang, lagi banyak dia pegang, biasanya dia akan melakukan kerosakan, corruption. So itu kena faham. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tapi Allah ni sangat penyayang, walaupun mereka ni orang apa pun sekali, Allah memberikan segala nikmatnya. So bergantung kepada manusia je lah untuk memilih nak yang mana kan. Okey, bergantung pada manusia lah nak pilih yang baik ataupun yang buruk. So pasti dia berputar-putar. Kita ni akan menang, Islam ni akan menang, cuma masanya belum lagi, semuanya dengan izin Allah. So kita tak ready je lah. Dan apa yang akan jadi pada masa akan datang ni. So banyak yang kita belajar daripada ayat 251 ni. Selepas ayat doa, selepas itu ceritakan pasal Daud, Nabi Daud. Ini baru cerita dia pasal Nabi Daud. Zaman Nabi Daud kan. Wa'allamahu mimma lasya', dan Allah kurniakan ilmu-ilmu tu. So sebagai seorang pemimpin, pastinya ayat ni juga ditujukan kepada seorang pemimpin. Mesti ada kuasa pemerintahan untuk menegakkan syiar Allah dan ada kebijaksanaan. Ada hikmah. Dikatakan juga ada hadis Nabi. Ada kata macam sunnah lah. Hikmah ni adalah sunnah Nabi SAW. Dan sebagainya. Okay, mudah aja ayat 251 tu. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq, ayat 252. Sekejap. 252. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat keterangan Allah
yang kami bacakan dia kepadamu wahai Muhammad dengan benar. Dan sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Ada keterangan Kisah ini menjadi contoh yang baik bagi umat Islam supaya mereka bertabah hati dalam menghadapi segala kesukaran yang timbul dalam masa berjuang menegakkan dan mempertahankan agama Allah dari pencerobohan musuh sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat yang beriman dan setia pada zaman dahulu. Itu nanti kita ceritalah. Cerita kisah ni. So tilka ayat. Ayat tu ada apalah? Ayat. Ayat ni adalah sign bahasa Inggerisnya. Bahasa Melayu adalah tanda, bukti. Sebab itu dia panggil ayat Al-Quran. Ayat-ayat. So di sini digunakan kalimah ayat. Ada ta kan? Ta biasa. Alif bata tu, ta. Ta apa dia panggil tu? Maksudnya bukan ta marbutah. So kalau ta marbutah dipanggil ayatun. Itu satu ayat. Macam tu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu panggil ayatun. Tapi kalau surah Al-Fatihah Alhamdulillah Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka itu dipanggil ayat. Ayat-ayat. Banyak-banyak ayat. Macam tu. So ayat ni pun kita cerita dah sebelum ni. Dia ada pembahagian ni kan. Ayat Al-Quran, ayat yang tertulis, maktub dipanggil bahasa Arab. Ayat yang tertulis dalam Quran ni semua ni ayat-ayat Al-Quran lah. Ada 6,2 lebih, 3 ayat. Berapa ayat tu? 6,000 lebih kan ayat tu. So, yang tadabbur yang mudah kita nak faham di sini, berapa banyak kita dah baca ayat Al-Quran dan berapa banyak kita dah faham ayat Al-Quran tersebut. Bukan sekadar nak baca Al-Kafirun dalam sembahyang contoh kan. Contoh dalam sembahyang. Nak baca Al-Kafirun, nak baca Al-Falaq ataupun nak baca An-Nas, nak baca Al-Ikhlas sebagainya. Tapi kita baca kita tak faham pun. So kita tak nak jadi macam tu. So itulah diturunkan ayat-ayatnya. Dan satu lagi ayat yang terbuka sekali untuk semua manusia. Orang kafir ke, orang pandai ke, orang tak pandai ke, orang tahu ke, orang tak tahu ke, orang ada ilmu ke tak ada ilmu ke, semua orang boleh tahu, boleh tengok, boleh fikir kalau mereka guna akalnya. So ayat itu adalah ayat yang terbuka di hadapan kita semua, iaitu ayat alam. Dipanggil ciptaan Allah lah kan. Bumi, langit, semua ni lah tak gambar lah. So cantik juga. Allah guna kalimah al-alamin. Al-alamin adalah seluruh alam kan. Kecuali Allah lah. Yang bukan Allah, bukan Allah. Kecuali yang bukan selain Allah tu, itu semua alam lah. Alamin, tak kisahlah alam apa ke, astronaut ke, apa ke, planet-planet ke, galaksi ke, apa semua tak kisahlah. So, lepas tu Allah guna lah, itu adalah tanda kuasaan Allah. Kan? Alam-alam ada banyak alam kan. Lepas tu Allah gunakan ayat 252 ni, ayat. Itu ayat ni ada tanda-tanda kuasaan Allah. So, dikatakan juga tilka ayatullah. Dikatakan juga kisah-kisah yang sebelum ni lah. Terutamanya kisah Talut dan Jalut ni kan. Kita rujuk pada konteks dia balik. Tilka ayatullah inatluha alaika bilhaq. Kami bacakan kepadamu. Siapa yang baca ni kepada Nabi Muhammad SAW? Jibril kan. So Jibril ni dia ambil perintah daripada Allah SWT. Allah lah yang asalnya, sumbernya. So ini adalah bukti Nabi Muhammad SAW adalah ummi. Bukan dia yang menciptakan ataupun dia yang menulis Al-Quran ni. Okay. Tilka ayatullah inatluha alaika bilhaq. Ini penting untuk kita faham. Ayat-ayat ini sama ada ayat Al-Quran, ayat dan sebagainya adalah kebenaran. Kebenaran. Okay. Benar dari sudut isi kandungannya, peliharaannya. Allah dah jamin kan Al-Quran ni selamanya akan selamat kan. Dan pastinya hukum-hukumnya. So semuanya bergantung balik kepada kita. Manusia ni yang nak ikut ke tak nak Al-Quran. Semuanya dah benar. Kitab ni dah benar dah. Kan? Semua orang dah akui. Al-Quran memang mulia. Tetapi adakah, kita tanyalah diri kita balik. Kita betul-betul tak ikut Al-Quran. Ikut apa dipanggil? Ikut apa yang ada dalam Al-Quran. Dari sudut ekonominya, dari sudut pemerintahannya, macam-macam lah. Okay. Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq. Wa innaka laminal mursalin. Dan sesungguhnya engkau
Wa innaka, kalau dalam Quran ka tu biasanya Al-Quran kan turun kepada Rasulullah. So ka tu adalah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laminal mursalin, daripada kalangan orang-orang ataupun rasul-rasul yang diutuskan. So Nabi Muhammad adalah rasul sama macam nabi-nabi yang lain. Dan ayat selepas ini, ayat 253, diceritakan juga peringkat-peringkat ataupun darjat-darjat rasul ni. So kena tahu lebih lanjut, kena tunggulah. Wa innaka laminal mursalin. Okay, so apa yang diutuskan? Rasulullah yang diutuskan untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ni. Menyampaikan, tanggungjawab Nabi tu untuk sampaikan. Orang nak ikut ke orang tak ikut ke, tak ada masalah lah. Itu adalah bukan kerja Nabi. So wa innaka laminal mursalin. Pastinya orang yang diutus ni mesti ada kerja dia. Sebab apa ditugaskan? Saya bagi awak tugas hari ni, buat kerja ni, jual benda ni, sell benda ni. Mesti ada tanggungjawab dan mesti ada, kalau ada punishment ataupun ada macam-macam lah, reward dan sebagainya. Macam itulah kan, lebih kurang kita faham. So keseluruhannya cerita ni, Allah dah cerita ni pasal Nabi Daud dengan Talut dan sebagainya, kelebihan Bani Israel dan sebagainya. Kemudian diakhiri dengan juzuk 2 ni dengan kenabian ataupun rasul. So menunjukkan kenabian itu adalah satu pangkat yang mulia yang diberikan Allah special kepada makhluknya. So kita nak masuk sikit dia punya secara ringkas pengajaran ataupun bagi kisah ni lah. Kan, tabah hati dalam menghadapi segala kesukaran. Okey, silap. Ada point lagi. Wa innaka laminal mursalin tu, sebab apa Allah turunkan Rasul? Untuk diikuti. Rasul adalah contoh, teladan, dan kita kenalah ikut Nabi Muhammad SAW sebagai amalan kita lah. Doa kita, kita punya aktiviti harian kita, macam mana, itu semua kena tahu. Okey, pengajaran yang kisah ni lah, bertabah hati dalam menghadapi segala kesukaran. Boleh tulis di bawah komen. Ataupun share kepada lain. Apa yang saya dapat dari kisah Talut dan Jalut? Kena tabah hati, kena sabar. So kita cerita pasal sabar ni kan, doa tu ada kita dalam tafsir. Doa ni saat-saat yang makbul ataupun saat-saat yang kita rasa yang sangat bagus lah, bila kita dalam keadaan susah kan, kita kata diuji kan, dengan COVID dan sebagainya, so kita berdoa dan sebagainya. So itu adalah antara saat-saat ganjaran banyak dan Allah boleh makbulkan. Sebab Allah ni sangat penyayang kan. Berhati dalam menghadapi segala, tabah menghadapi segala kesukaran kan, dalam menjegakkan dan mempertahankan agama Allah dari pencobaan musuh. Itu yang paling penting lah dia katanya. Beriman, sabar dan setia. So macam mana kalau sungai pun kau tak boleh tahan, Allah uji dengan sedikit hawa nafsu kan, nak tahan sampainya. Macam mana kau nak menghadapi satu ancaman? Kalau kita ni akhir zaman ni lah kan, macam-macam fitnah dan sebagainya. So Dajjal dan sebagainya. Itulah kot mudah kita faham. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk akan datang ni, Sabtu ni sebenarnya. Sabtu ni lah kita nak share lah apa yang kita dapat daripada juzuk yang kedua. Boleh tak? Boleh tak? Juzuk yang kedua sebab kita dah masuk, dah habis dah juzuk yang kedua. So Alhamdulillah setelah 62 episod kan, kita bersama-sama untuk surah Al-Baqarah. Kita harapkan tuan-tuan dan puan-puan semua dapat banyak sangat pengajaran, dapat sangat ilmu-ilmu yang mungkin sebelum ni tak tahu, jadi tahu. Yang dah tahu jadi peringatan. Itu ya tujuannya, adanya peringatan. Kita ni kan lalai selalu kan. Kalau tak ada orang bagi tahu, tak ada orang tak ingat. Okay, biasalah tu. Jadi tugas kita lah sama-sama saling mengingatkan. Apa yang saya ada, saya kongsikan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Terima kasih banyak pada anda semua. Kita akhiri dengan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, tetapkan iman kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami dan zuriat kami dijadikan sembahyang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran itu panduan hidup kami, ya Allah. Mula kami memacanya, mengamalkannya dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari segala bahaya, malapetaka, wabak penyakit yang tidak diingini, ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan kami, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari segala ancaman-ancaman musuh, ya Allah. Berilah kekuatan, kesabaran dan ketabahan kepada kami dalam menghadapan ujian-Mu yang berat, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada soalan hari tu kan, penonton kita tanya, tak apa, kita share nanti pada hari Sabtu insyaAllah. Saya mohon maaf, sila kata kasar bahasa. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanallah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom tadabbur Al-Quran, Al-Quran dihayati terus ke hati.